buat indexing. Okay. Nanti saya tunjuk, saya beri inilah, beri dia punya apa nama dia, list kan apa yang content dalam untuk indexing. Okay, dipersilakan Haji Ishak. Macam mana nak ni? Oh, sini share. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Belum tengah lagi selamat pagi, pukul 11.30. Okay, jadi hari ni saya nak kongsikan cara nak buat apa ni. Awak nampak ke ni? Nampak tak dia punya video? Nampak. Okay. Hari ni saya nak kongsikan video berkenaan dengan indexing lah. Jadi indexing ni sebenarnya dia ada banyak cara kita nak buat indexing kan. Dia ada banyak cara. Jadi saya sebut 3 cara lah untuk indexing. Yang pertama kita boleh buat direct indexing. Direct indexing tu yang paling mudah lah, paling senang. Kemudian simple indexing ni dia sepatutnya awak belajar. Sekarang awak SEM 3 kan. Workshop 3, nanti workshop 4 baru awak belajar. Tapi sekarang ni dah syllabus workshop 4 dia tak ada. Kalau workshop 4 kita buat gear menggunakan simple indexing, tapi dah sekarang saya tengok syllabus sudah tak ada dah. Cuba nanti awak masuk yang workshop 4 tu awak belajar space grinding saja. Satu lagi kita boleh gunakan dimensional indexing lah. Jadi tu ada 3 cara lah. Yang ni semua awak dah belajar semasa awak masa awak tengok workshop dulu, masa semester 1. Tapi mungkin awak tak faham lagi lah masa tu sebab awak belajar teori kan. Jadi tak faham. Jadi yang ni kita akan buat kita buat S-gun, kita akan buat indexing guna indexing head lah. Jadi kalau awak lihat di video ni ada video. Jadi video ni dekat YouTube awak boleh rujuk video nanti. Jadi video ni ada link dia, awak tengok. Awak akan tengok video ni pada mula sampai habis sebab dia akan terangkan semua lah benda. Okay, jadi video ni lecturer daripada PUO lah. Lecturer PUO, saya tak kenal nama dia tapi Cik Faiz kenal lah. Kita bagi kredit kat dia lah sebab kita gunakan dia punya ilmu dia, kita gunakan, jadi kita bagi kredit kat dia. Okay, jadi yang ni dia tunjukkan komponen lah. Komponen dia tunjukkan komponen mesin milling. Jadi mesin milling yang kita ada dengan yang dia kalau kita tengok komponen dia basic dia sama, cuma dia bentuk dan jenama dia lain lah. Macam mana kita nak change gear, macam mana kita nak guna indexing head sama. Okey, jadi untuk benda kerja, okey, ni yang saya nak terangkan. Kalau kita tengok kat sini dia, okey, untuk benda kerja kita akan gunakan aluminium lah. Okey, faham tak? Dengar tak saya cakap? Untuk benda kerja kita gunakan aluminium yang saiz dia, diameter aluminium tu ialah 25 mm. 25 mm dan panjang dia 60. Kita gunakan aluminium diameter 25 mm dan panjang 60. Akan tulis ni. Benda kerja tu tulis. Catatkan benda kerja tu sebab nanti awak nak masuk laporan awak tak tahu. Awak tak tahu benda kerja tu saiz dia berapa. Okey. Okay, jadi benda kerja dia aluminium, diameter 25 mm dan panjang 60. Sebab kita buat panjang 60 tu sebab kita nak ikat dia lah. Nanti kalau dah panjang dia pendek sangat nanti tak boleh nak ikat. Kan? Sebab kita nak ikat pada dia punya chuck dia. Dia panjang 60 mm. Kemudian mata alat yang kita akan guna ialah kabida. Kita gunakan mata alat kabida. Sebab nanti bila awak datang sini nanti pun awak kena buat juga. Kena buat juga. Jadi kita gunakan mata alat kabida. Diameter mata alat tu ialah dia, kalau awak tengok sini dia ada mata alat kabida lebih kurang sama macam ni, tapi yang kita ada ni 25 mm dia punya diameter dia. Okey, tulis diameter 25 mm mata alat kabida. Okey, kemudian yang awak kena cari. Okey, sekarang ni ada nak tanya tak student? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada kan? Masa tak ada, cik. Ada nak tanya? Tak ada. Okey, tak ada. Okey, sekarang awak kena cari sebab saya tak nak bagi tahu semua sampai nak awak cari. Nanti kalau saya beritahu semua nanti dah macam tak ni lah, macam saya nanti awak tak boleh nak berdikari. Jadi yang awak kena cari ialah
awak cari dia punya kelajuan pemotongan dia. Maksudnya kelajuan matalat yang sesuai. Nanti dia ada kelajuan matalat sesuai tu berapa dia punya meter per saat lah. Meter per saat kan, awak boleh tukar kepada RPM. Berapa RPM pemotongan yang sesuai. Dengan matalat yang kabidah 25 saiz 25 mm dan juga benda kerja 25 benda kerja aluminium. Okey, yang itu awak boleh cari dalam buku. Cari dalam buku, teknik workshop ke, apa-apalah, cek internet ke. Nanti awak dapat kelajuan pemotongan dia berapa dan awak boleh convert kepada RPM. Berapa RPM yang sesuai. Okey, itu satu kena cari. Sebab nanti awak kena tulis laporan. Awak kena masuk dalam laporan tu. Saya tak nak bagi tahu berapa. Nanti saya bagi tahu nanti sama macam awak dah sama macam pekerja bangla dah. Kan? Nanti kalau awak kerja nanti bagi tahu bos bagi awak apa ni, bagi awak aluminium ke, bagi awak mass steel ke, bagi awak bahan-bahan lah yang apa, sebab besi ada banyak jenis. Aluminium pun ada banyak jenis. Jadi nanti awak kena cari kan benda tu. Benda tu semua ada jadual dia. Jadi awak kena rujuk pada jadual dia, rujuk cara pengiraan dia macam mana nak cari dia punya RPM tu. Baru awak jual label diploma. Kalau tak label mangla je. Okey. Kemudian kelajuan hantaran dia. Ni dua benda berbeza tau. Kelajuan pemotongan dan kelajuan hantaran. Kelajuan hantaran tu feed rate. Kelajuan pemotongan tu dia punya RPM dia berapa. Awak kena cari sendiri. Jadi itu boleh rujuk kat buku lah. Dalam buku workshop, kalau belajar di workshop masa SEM 1 memang ada benda ni. Okey. Okey, yang tu okey faham Okey, kemudian awak boleh tengok pada video ni. Jadi video ni sama je. Editing head ni semua sama. Okey, jadi yang penting kat video ni, cuba tengok. Nampak tak video ni? Okey, daripada video ni kalau awak tengok sini ni ada dia pencak dia ataupun bindu dia lah yang untuk ikat kan. Sama lah macam mesin tarik. Okey, dekat belakang ni ada plate ni yang saya tunjuk ni, plate ni. Dan pada plate ni ada lubang tau. Pada plate ni ada lubang. Dia ada lubang sama ada 24 ke 36 ke. Jadi daripada lubang ni lah sebenarnya yang awak boleh buat hexagon. Maksudnya berapa kali dah awak nak pusing kan. Awak nak pusing berapa kali. Contohnya kalau lubang ni dia ada, kalau lubang ni dia ada 24 lubang, jadi awak bagi 6 lah. 24 bagi 6 berapa? 4 kan. Jadi 4 lubang. Awak 4 lubang lah. Lubang yang pertama awak potong, lepas tu bergerak pada lubang yang keempat. Lepas tu potong lagi, bergerak kepada lubang ke-8 sampai dia dapat bentuk hexagon lah. Sebab hexagon ni dia ada 6 kan. Hexagon dia ada 6 sudut lah. 6 sudut. Dia sama ada kalau ada ikut Steven sama ada nak buat awak punya buat segi 4 ataupun buat hexagon lah. Jadi buat hexagon lagi banyak, lagi cabar sikit kan. Okey, ni nanti awak boleh rujuk dah pada video ni sebab video ni dia tunjukkan video ni dia tunjukkan daripada mula sampai habis lah. Sampai hexagon. Okey, cuma kat sini dia tunjukkan, kalau tengok sini dia ada alat penyokong kan. Yang ini sebenarnya dia bergantung pada benda kerja awak. Kalau benda kerja awak tu awak pegang tak kuat, awak kena gunakan penyokong ni. Tapi kalau pegang kuat, tak perlu lah alat penyokong ni. Sebab alat penyokong ni sebenarnya dia nak tambah kekuatan. Sebab yang ni dia pegang sikit dia. Awak tengok sini kan. Yang dia ikat pada cak ni sikit je. Dia tak masuk dalam banyak sangat, sikit. Jadi awak kena perlukan dia punya penyokong ni lah. Okay, yang ni pun sebenarnya komponen semua kita ada. Tapi dalam kes awak ni, awak tak perlu guna yang penyokong ni. Okay, dia cakap kan ada 24 lubang. Jadi lubang ni sebenarnya yang awak akan gunakan. Satu lagi awak boleh guna plate ni. Tapi plate ni kalau nak gunakan, saya nak ajar yang plate ni memang lambat dah sebenarnya. Awak pun nanti tak tahu. Jadi kita gunakan yang lubang ni.
Okey, yang ni nanti awak kira lah. Awak kira kan, awak gunakan jadual yang awak dah belajar masa semester 1 tu. Workshop, macam saya cakap tadi, benda kerja dia aluminium, mata motong dia kabida. Okay, cari berapa kelajuan yang sesuai. Jadi kelajuan sesuai kalau katakan awak dapat kelajuan dia, awak kira dapat kelajuan 100, jadi awak ambil 112 lah RPM. Ambil yang paling hampir lah. Dia takkan dapat tepat sama macam yang kat sini lah. Jadi awak kena buat pengiraan dulu lah. Okey, yang ni dia nak masukkan gear untuk tukar dia punya RPM ni. RPM awak faham tak apa maksud RPM? Student? Faham cik, faham. Faham kan? Okay, RPM tu maksudnya rev per minit lah. Maksudnya pusingan per minit. Kalau katakan 100, maksudnya dia akan pusing 100 pusingan dalam masa 1 minit. Tu maksud dia. Tapi mungkin ada yang tak faham. Orang selalu main motor ni mungkin dia faham lah. Dia rev kan, RPM dia faham. Tapi yang tak apa ni, mungkin ada yang tak faham lah. Yang tak faham tu boleh tanya lah. Apa maksud dia RPM ataupun pusingan per minit lah. Nanti tak tahu pula. Okey, ni dia masukkan gear lah. Kita pun sama juga cara dia. Tapi yang ni nanti kalau balik sini nanti saya tunjukkan lah macam mana. Sebab setiap mesin dia ada cara dia sendiri lah. Dia tak sama. Setiap mesin tak sama. Macam mana kita nak setting dia punya kelajuan dia. Okey, saya rajukan lah yang ni. Sebab kita akan tengok yang penting je. Sebab nanti lama. Okey, yang ni dia punya part penting dia. Kalau kita nak mulakan pemotongan lah. Jadi kita kena apa ni, kena touch dia punya mata dia dengan benda kerja. Okey, yang ni pun kita ada juga
kita pada mesin yang kita pun ada, kita boleh set pada 00. Okey, kemudian dia ada video yang kedua. Okey, ni sambungan dia lah. Okey, yang ni yang dia dah buat. Suara dia tak dengar, Zok. Memang tak dengar. Suara memang tak dengar. Suara dia aku seluruhan, nanti tak dengar suara aku pula. Oh, okey. Okey. Okey, yang ni dia buat second lah, dia dah buat. Ni start pada mula tadi kan. Okey, saya pergi part yang penting lah. Okey, ni part yang penting lah. Ni part yang penting sebab bila kita nak tukar dia punya posisi kan, kita dah potong satu bahagian tukar posisi, jadi dia ada picu sini lah. Jadi picu ni sini ada pin kat sini. Jadi pin tu yang akan apa ni menentukan lubang mana. Jadi dia boleh lock pada lubang yang kita nak lock ah. Ni yang part yang penting dia lah. Okey, kalau tengok dia ada pin sini kan. Pin sini dia ada keluar dah. Jadi kita boleh pusingkan lah. Kita boleh pusingkan binu ni dengan menggunakan crank. Okey, ni dia part yang penting dia lah bila awak nak gunakan, nak bergerak daripada satu posisi ke satu posisi lah. Yang penting dia ada pin dia sini, lepas tu kena gerakkan dia punya crank ni, dan kiraan dia punya lubang ni kena betul lah. Kalau tak betul nanti awak tak dapat hexagon. Bentuk hexagon awak tak dapat, awak dapat bentuk lain.
Okay. Jadi kita ulang benda yang sama lah. Dia sebenarnya kita akan ulang benda yang sama sampai dapat bentuk hexagon. Dan kita kena buat berulang kali dah, banyak kali sampai dapat bentuk hexagon lah. Sebab kita tak boleh potong terus. Kita kena potong sikit-sikit. Ha. Ini saya cepatkan video dia. Okey, kalau tengok sini dia potong sikit-sikit. Bukan dia potong terus dapat bentuk hexagon lah. Jadi setiap satu sisi tu dia potong lebih kurang 1 mm, 1 mm, kedalaman dia 1 mm, 1 mm lah, sampai dia dapat bentuk hexagon ni. Okey, ini pun bergantung pada ukuran lah. Bergantung kepada ukuran ukuran yang kalau kita drawing, pada drawing tu ukuran dia berapa. Berapa jarak hexagon tu antara sudut-sudut hexagon tu lah. Kan, jarak dia berapa. Okey. Tapi yang sini saya tak tunjukkan dia punya, saya tak tentukan ukuran dia berapa. Saya cuma kata 25, diameter 25 awak buat hexagon. Awak buat bentuk hexagon. Jadi awak nak potong kedalaman berapa tu macam mana? Berapa kedalaman yang awak nak potong? Yang tu awak kena ni lah. Berapa kedalaman nak potong tu daripada puncak dia kan. Daripada yang bulat puncak dia tu sampai ni berapa kedalaman dia lah. Awak kena kira lah berapa. Okay, jadi saya beritahu lah. Ni cara paling mudah lah awak nak kira kan. Awak nak kira cara paling mudah awak guna AutoCAD. Awak nak cari kedalaman dia, yang paling mudah guna AutoCAD. Jadi daripada AutoCAD tu awak tahu, awak masukkan dia punya, awak buat diameter 25, kemudian bentuk hexagon, cari jarak dia berapa guna AutoCAD. Saya memang tak tunjukkan dia punya apa ni, saya memang tak tunjukkan berapa dia punya tinggi ni sebenarnya sebab saya nak suruh awak fikir. Saya nak suruh awak buat practical. Saya nak suruh awak fikir macam mana nak dapatkan dia punya ketinggian tu. Kalau saya beritahu semua saya beritahu, awak ni nanti tak dapat nak guna ilmu awak dah belajar sebelum ni. Awak dah guna AutoCAD sebelum ni kan. Dah belajar guna AutoCAD, dah belajar guna Inventor semua, awak tak ada nak guna. Saya nak suruh awak gunakan ilmu awak. Nanti dalam laporan tu awak beritahu lah berapa kena potong, berapa ketinggian yang patut nak potong. Daripada bulatan tu dah dapatkan bentuk hexagon berapa yang berapa yang awak kena potong, berapa kedalaman awak kena potong. Okey, faham tak? Student, faham tak yang saya beritahu ni? Faham Cik, faham. Jadi gunakan AutoCAD. Daripada lilitan bulatan sampai ke tu jadi hexagon. Berapa kedalaman dia? Cara paling mudah awak gunakan AutoCAD. Awak nak guna manual pun boleh juga. Guna ambil jangka lukisan, buat bulatan 25, lepas tu awak buat bentuk hexagon. Pun boleh juga, tapi yang paling senang awak guna AutoCAD lah. Awak guna AutoCAD memang dapat berapa dia punya kedalaman dia. Yang memang ngam-ngam awak akan dapat bentuk hexagon. Itu kemahiran awak Kemahiran awak kemahiran awak yang awak gunakan apa yang awak dah belajar sebelum ni. Okey. Jadi nanti dia akan dapat bila dah habis ni dia akan dapat bentuk hexagon lah. Dia akan dapat bentuk hexagon. Last kali dapat hexagon. Yang ni je gunakan, yang ni mass steel, guna mass steel, tapi kat kita tak guna mass steel, kita guna aluminium. Cepat sikit dah nanti. Okey, jadi yang okey, itu sajalah yang saya nak tunjukkan apa ni hari ni. Okey, jadi nanti dalam laporan awak kalau nak bagus awak kena banyak pada gambar lah. Banyak tunjuk gambar. Dekat mana posisi apa ni dekat mana dia punya posisi yang lubang tadi, awak boleh cari gambar. Saya ingat ada banyak gambar dekat internet tu. Jadi kalau awak boleh tunjuk gambar tu, sebenarnya awak lagi faham lah macam mana awak nak gerakkan dia daripada apa ni, nak dapatkan bentuk hexagon tu berapa lubang. Sebab yang tu tak semestinya dia 24 lubang, yang sini dia tunjukkan 24. Tapi ada yang 36, ada yang 24, ada 36 ada. Yang kita punya ada 24, 36 pun ada. Saya ingat 36 lubang pun ada. Tengoklah macam mana. Yang penting awak bila awak tulis laporan tu, awak tahu cara nak guna ni. Macam mana nak gunakan mesin erasing ni. Jadi kalau awak tak faham, awak tanyalah. Awak WhatsApp saya ke dan sebagainya. Cuma yang penting kat sini, matalat kabidah. Matalat kabidah diameter 25.
Kemudian benda kerja dia aluminium, diameter 25 juga, panjang 60. Panjang 60. Okey, kemudian awak kena tahu kelajuan pemotongan dia berapa. Macam mana nak kira kelajuan pemotongan tu? Kena masukkan dalam kau buat laporan kan, masukkan kelajuan pemotongan tu, macam mana awak kira kelajuan pemotongan tu, daripada jadual mana awak ambil. Sebab mungkin daripada yang buku lain cara kira dia, buku yang ni mungkin lain, tapi awak tunjukkan lah macam cara kira dia. Dan buku teknik workshop yang awak dah belajar sebelum ni pun ada juga. Kemudian kelajuan hantaran dia, yang tu semua mesti ada benda-benda tu, sebab benda-benda tu sebenarnya benda-benda yang penting lah. Jadi awak dah belajar sebelum ni teori, awak implementkan secara praktikal. Awak praktikalkan dia. Yang awak dah belajar teori tu awak praktikalkan dia. Maksudnya awak belajar teori, awak praktikalkan dia lah. Macam mana awak nak praktikalkan. Jadi saya ingat yang itu saja dah yang saya nak beritahu lah. Jadi kalau tak tahu, mungkin awak sama-sama lah. Sama-sama ke awak boleh tanya saya lah. Sebab saya tak sempat nak buat video, sebab saya nak buat video yang ni, video dia boleh buat tapi dia ambil masa panjang lah. Ambil masa panjang dan rumit. Sebab tu saya ambil saja video daripada internet ni. Tapi basically dia sama je cara dia. Cara yang sama. Tak kira lah kalau dia 24 lubang ke, 36 ke, cara yang sama. Kalau 36 bagi 6. Nak kali 6, 36 kan. Kalau dia 36 lubang, 6 kena bergerak 6 kali lah. 6 lubang lah untuk dapatkan untuk hexagon. Okey, itu sajalah pada saya pada pagi ni. Okey, ada apa-apa soalan? Sudah ada apa soalan? So far awak masa ni bulan lagi je. Okey. Jadi awak tak boleh tidur lah sebenarnya. Kalau saya cakap ni awak kena dengar. Saya cakap awak tulis. Saya cakap awak matalat, kabidah, diameter, awak kena catat benda tu. Sebab nanti awak nak cari. Kalau tak jumpa, tak tahu nak cari ke, tak tahu nak kira ke, nanti awak boleh refer kat saya lah. Okey lah. Saya kembalikan kepada kita punya pengurusi dan pengacara majlis, Encik Faiz. Okey, terima kasih kepada Tuan Haji Ishak atas penerangan untuk direct indexing tu. Okey, so jadi kamu semua macam bila dah dengar explanation tu jangan terlalu rigid lah. Maksudnya awak boleh ambil gambar daripada internet, Google apa semua untuk menerangkan sesuatu step tu. Okey? Okey, maksudnya macam boleh ambil lah daripada tu, sebabnya kita tak boleh nak face yang dekat bengkel kan. Okay, jadi tapi untuk menerangkan cerita tu juga. Okey. Okey, so sorry sebab Cik Faiz ada pergi keluar sekejap. Okay, jadi untuk seterusnya Pak Wadia boleh saya ni lah jelas sikit. Pak Wadia, sekejap saya nak jelas sikit. Okey. Sorry sekejap je pasal ada tadi. Okey. Untuk makluman semua pelajar, nanti saya akan berikan dalam, nanti saya share sikit saya sharekan dulu. Okey, boleh nampak dia punya ni saya dah share. Boleh nampak tak? Okey, sebab macam ni, okay, sebab boleh nampak boleh. Okey, sebab sebelum ni macam ni, sebab saya ini yang gambar rajah yang saya tunjuk tadi, ada silapan sikitlah. Sebab saya tunjuk ni sebab saya yang M besar ni kan, sebab simulator late machine tu dia tak boleh buat. Sebab ingat masalah dia masa saya nak buat yang dalam ni, yang tak boleh tu kalau dia punya saiz asal dia sebenarnya M16, sepatutnya M16. Jadi oleh kerana tak boleh ni, tu yang saya besarkan semua ni. Okey. Jadi sebenarnya untuk oleh kerana yang projek yang ni tak perlu buat, 3.2 ni tak perlu buat, projek ni tak perlu buat. Jadi ambil balik ukuran asal ukuran asal. Jadi yang pelajar yang nak hantar nanti kena ikut yang ukuran yang asal ni lah. Maknanya ini nanti saya akan sharekan dekat dalam WhatsApp group. Maknanya dia punya diameter dia M, kita pakai M16 lah. Ni pakai M16, ambil balik asal balik M16. Dan dia punya radius dia pun R12 lah. R12. Dia punya kat sini R12.
Jadi gunakan teknik yang sama. Teknik dia sama saja. Cuma ukuran awak buat ukuran yang itulah yang barulah, buat ukuran yang apa yang ni yang M16 dan sebagainya ni okey. Tapi dia punya cara yang tu konsep sama, cuma ukuran dia berbeza. Nanti saya akan sharekan dekat dalam WhatsApp lah yang ni. Yang ni yang projek yang sebenar nanti awak buat nanti. Okey, saya rasa itu saja Puan Wadia. Terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada okey Cik Faiz dah ada. Okey. Sama-sama. Sorry. Sekejap tadi ada ni dah tak boleh ni. Okey, terima kasih Cik Azhar, Puan Wadia, Cik Ibrahim dan inilah Puan Haja Nuraini. Jadi pelajar kita akan berterusan lah, continuous lah kita ikut jadual tu. Jadi pelajar-pelajar yang ada masalah nanti ataupun kita akan berkomunikasi lah dalam WhatsApp ke dalam tim masing-masing. Okey, saya macam ni. Saya nak pelajar mula-mula buat grouping dulu. Okey, buat grouping dulu, lepas tu beri kepada saya grouping tu, dan saya akan beri kepada saya akan beri pensyarah untuk monitor. Jadi pensyarah panel tu akan monitor lah pelajar-pelajar tu. Jadi maknanya bukan satu pensyarah ni monitor semua pelajar. Jadi setiap pensyarah dia ada monitor lebih kurang ada, kalau ada pelajar ada 18, kalau pensyarah tu ada 2 atau 2, maknanya seorang 9. Okey, seorang 9 pensyarah. Satu pensyarah dapat 9. Jadi dia akan ni lah, dia akan monitor lah pelajar untuk buat apa nama dia, video, buat practical task, dan sekiranya pensyarah pun ada masalah juga, pensyarah akan rujuk kepada apa nama dia, kita punya pakar lah, Haji Ishak dengan Cik Abdul Razak. Itu je lah. Jadi yang pertama sekali pelajar bagi dulu buat grouping dulu, okey, masing-masing. Lepas tu nanti penyelaras akan agihkan pada siapa dia pensyarah yang akan monitor dia pelajar ni. Jadi berterusanlah kita sehingga ke habis ni berapa bulan kita ni? Kita collect 27 hari bulan boleh? Kita start kita punya presentation. Boleh tak? 27 hari bulan kita akan start kita punya presentation. Okey, pelajar sekarang baru 17 kan? So 10 hari lagi lah macam tu. Okey, kita akan bantu pelajar macam mana nak buat. 27 berapa minggu dah? 5 minggu kan? Betul, 5 minggu. Okey, kita akan monitor lah setiap minggu pelajar jadi lain nanti tengok pada WhatsApp group masing-masing lah. Itu je lah saya rasa. Ada penambahan tak? Lepas okey pelajar diingatkan pelajar akan ada finishing school ataupun selepas daripada ni kita akan sekiranya ada ruang untuk face to face, kita akan panggil lah pelajar balik untuk kita tunjukkan yang sebenarnya macam mana cara nak buat. Itu je lah yang dimaklumkan kepada kami lah. Sekiranya tak ada apa-apa, saya rasa kita round table lah. Cik Razak ada nak cakap tak? Tak ada Faiz. Apa-apa nanti kita akan berhubung melalui WhatsApp lah. Kalau tak faham ke apa boleh tanya dalam WhatsApp WhatsApp group. Haji Ishak? Tak ada. Nanti kalau ada apa-apa boleh tanya. Okey. Okey, apa Puan Wadia? Untuk grup kelas 4B nanti saya akan serahkan kepada Encik Faiz sebab saya dah ada ambil data mereka dah. Berapa orang satu grup. Saya rasa okey. Kalau kita nak selaras macam tu nanti kita akan selaraskan lah. Okey? Alright, okey baik. Terima kasih. Jadi terima kasih lah kepada pelajar dan pensyarah lah yang bertunggu lumus lah nak menjayakan kita punya semester pendek ni. Harap pelajar-pelajar semua bagi kerjasama lah kepada kami supaya kamu dapat skor yang tinggi lah dalam
apa nama dia, subjek ni. So, kalau tak ada apa-apa, saya Kejap Cik Faiz. okey. Sebelum terlupa pesanan daripada Ketua Jabatan. Okey, Oh. pastikan kehadiran awak cantik Kami tak nak ada yang kurang 80%. Okey, yang ini 5 minggu je, tak lama pun. Settle 5 minggu ni awak dah settle lah bengkel. Tu je. Okey, settlekan awak punya tugasan, settlekan kehadiran. Okey. Then insya-Allah boleh lulus dengan jayanya lah. Baik Puan. In case kalau ada masalah, tolong berhubung dengan pensyarah masing-masing. Jangan duduk senyap, tak buat apa-apa. Okay, ini masa depan awak. Kan nanti kejap lagi awak fail kali ketiga, awak dah GB dah. Okay? Okey, kalau tak ada apa-apa saya apa nama dia? Saya tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Sekian, terima kasih. Subhanallah walhamdi, subhanallah walhamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Cik. Ha. Macam mana nak ambil Faiz Faiz, respon. Attendant. Kak ini dalam Google Meet boleh ni keluarkan download attendance ke? Ambil kejap lah, ambil kejap. Faiz lupa kot. Macam mana Sekejap. Kejap, tunggu kejap. Cuba ni ambil kejap. Tapi ada pelajar yang ada duduk hospital tu, apa yang siapa nama tu? Ada kena kuarantin sebagainya lah, ada juga. Ada dia beritahu kat saya. Yang saya tahu saya ada satu lagi, seorang lagi pelajar 4B, Vinod tu. Tapi hari ni dia cakap dia boleh discharge dari MITC lah. Wallahualam lah, tak tahu lagi berita dia. Yalah dia kata ini dia ni. Tapi saya dah beritahu dia lah tengok dalam video nanti ni lah memang penting lah yang Aini punya video tu yang penting lah. Supaya yang pelajaran tak patang tu. Saya akan letak dalam ni lah, dalam grup link tu. Lepas tu tajuk kan, ni kan, ini tajuk kan, buatkan tajuk sikit lah video tu kan. Terima kasih lah. Sekejap kehadiran sekejap. Saya cuba buat Google Form sekejap. Tunggu sekejap Baik Puan. Nanti macam ni. Kehadiran tu nanti saya letak dekat, saya letakkan link untuk Google Form dalam grup bengkel, dalam grup lathe machine tadi. Lathe ke apa? Dalam grup WhatsApp. Lathe simulation PMK tu. Sekejap lagi saya letakkan. Okay. Terima kasih. Seorang left Puan Terima kasih Puan. Okay. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Puan. Okay. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Assalamualaikum Puan.
Terima kasih Puan. Sama.